Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam sekarang pukul 7 petang. Hari ni lambat sikit saya buat mapping Dow Jones sebab kita nak tengok mungkin kita nak tengok pergerakan dulu sepanjang siang tadi dan kita nak cari entry untuk malam ni. Hari ni berapa bulan? Hari ni adalah 26 hari bulan Julai, pukul 7 petang. Okey. Apa yang kita nampak untuk Dow Jones semalam, dah berlaku penurunan daripada zone atas ni. Kita dah bagi mapping semalam dan price dah terjun lebih kurang dalam berapa pip lebih kurang dalam 200 pip lebih. Jadi untuk hari ni seperti biasa ikut SOP kita ikut SOP macam biasa. Tak kisah pukul berapa pun kita ikut SOP macam biasa. First kita klik pada indicator list, kemudian klik pada CPR advance dan kita tukarkan CPR ni menjadi monthly. Time frame pivot daripada daily jadi monthly dan kita tengok pada daily. Kalau kita tengok daripada daily, price sebenarnya sangkut dekat M2 ni. Daripada semalam price sangkut dekat M2 ni dah beberapa hari. Jadi agak berisiko sebenarnya. Kalau kita tengok dia seakan nak naik lah. Dia seakan nak naik untuk melepasi M2. Okey, kita tandakan jadi hijau untuk kita ingat sebagai monthly. Range dia adalah di sini. Range bawah dia adalah di sini. So atas dan bawah range dia adalah di sini. Jadi besar kemungkinan untuk hari ini ada kemungkinan untuk dia turun dulu ke bawah, kemudian dia akan naik. Dia akan naik sampai ada break ataupun dia akan turun lagi. Kalau dia tak break, dia akan turun lagi lah. So kalau dia naik, dia break. Kalau dia break, dia akan naik terus lah. Dia akan naik lagi tinggi untuk mencari R1. Kalau dia tak break, dia still macam tu. Cuma mungkin direction untuk hari ni kita nampak masih lagi akan ke bawah lah untuk monthly. Itu range dia dan wajib untuk kita tandakan pivot point. Kita conteng pula situ. Wajib untuk kita tandakan pivot point. So tandakan saja pivot point untuk monthly ni. Dan kemudian seperti biasa kita tukarkan kita punya pivot time frame kepada weekly kepada weekly punya pivot. Okey. Dan kita lihat pada time frame H4. Okey. Kalau kita lihat price sekarang ni macam saya katakan tadi, dia reject di pagi tadi pun dia dah reject lagi sekali di pivot point M2 untuk monthly. M2 dan weekly M2 monthly dan weekly nampaknya sama. So dia dah reject kat sini. Ada kemungkinan untuk dia naik lagi sebenarnya untuk Dow Jones ni. Kalau kita tengok sebab dia muncul pivot point dia adalah di atas. Pivot point dia adalah di atas. Okey. Kebimbangan kita adalah mungkin dia naik dulu kemudian baru dia turun. Jadinya kita tandakan dulu weekly punya pivot, tandakan saja dulu. Tukarkan color dia menjadi color dark violet supaya kita tahu yang ini adalah weekly punya pivot dan kemudian kita tandakan kalau nak tandakan di sini pun boleh. Apa kita panggil tu top CPR. Dan juga kalau kita nak tandakan di S1 ini juga boleh lah untuk weekly. Okey. Bottom CPR ni weekly pun boleh kita tanda kalau nak tanda. Kalau tak nak tanda pun tak apa. Kita tanda dulu kejap nak tengok ke mana dia nak pergi. Untuk kalau kita buka pada time frame daily, tukarkan macam biasa central pivot range ni kita tukarkan kepada daily punya time frame pivot. Okey, dan kita tengok pada H1. Kita tengok pada H1. Bila kita buka H1, kita akan nampak anggaran-anggaran pergerakan price. Saya rasa kita kena delete satu yang purple ni sebab dia dah banyak sangat kita tanda dah. Dia akan jadikan kita keliru. Sekejap saya nak tengok balik. Weekly. Okey, weekly. Dia tak nak keluar pula.
Okey, weekly tandakan. Kita tengok balik pada H4 yang kita marking tadi di sini. Yang ini kita boleh buang dulu. Bottom CBR ni kita buang dulu sebab dia dah jadi banyak sangat. Okey, kita pergi ke weekly balik. Weekly kita pergi tukarkan kepada daily. Tengok pada H1 dan ini kita nampak lah dia punya range dia. Okey, kalau kita lihat di daily dia ada potensi untuk turun, tetapi dia sangkut dekat monthly punya weekly punya line ni. Ini adalah line weekly, ini line weekly, ini line weekly. Ini adalah monthly. So mungkin kita boleh untuk, kalau kita nak cari buy sekejap, shape cari buy di sini adalah area yang berkemungkinan untuk berpotensi untuk ada buy. Di sini adalah satu zone yang berpotensi untuk cari buy, dan satu lagi adalah di sini, di S3 ni. Di S3 ni juga adalah tempat untuk kita cari buy lah. Kalau dia turun ke bawah, nanti kita boleh standby di zone 1 ni ataupun zone 2 ni untuk kita mencari buy. Okey, kalau kita nak cari sell, sebenarnya direction untuk Dow Jones ni biasanya dia akan follow dengan Nasdaq. Nasdaq saya nampak tadi dia masih lagi bearish, jadi boleh juga, mungkin juga dia akan follow. Cuma untuk kita cari sell, mungkin kita boleh cari sell di area sini, di R1 ini. Kita tunggu dekat R1. Bila dia masuk R1, barulah kita cari sell. Okey, ini adalah Dow Jones punya kita bagi apa tu, analisis untuk, so kita nampaklah mappingnya lebih kurang macam ni lah untuk Dow Jones. Jadi besar kemungkinan apa yang akan berlaku adalah dia akan naik, kemudian dia akan turun, ataupun dia turun, selepas tu baru dia naik. Okey, jadinya kita standby saja dekat zone atas bawah ni. Kita tengok mana dulu dia sampai, mana dulu dia akan sampai. Okey, itu saja untuk Dow Jones. Kejap sebelum tu, nanti saya akan bagi screenshot saya akan bagi. Assalamualaikum.